Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi ini adalah kelas yang kedua untuk kursus fizik moden, dan saya mulakan dengan berkongsikan meme ni, dan selain daripada menghiburkan, saya rasa antara tujuan saya kongsikan meme ni adalah untuk menyedarkan kita semua yang kadang-kala bila kita belajar fizik ni, bila kita ada pengetahuan tentang fizik, cara kita melihat sesuatu perkara tu akan berubah. Right? Jenaka yang dimuatkan dalam meme ni, saya rasa hanya orang yang belajar fizik saja yang akan tahulah maksudnya. Right? Tu kita on the slope group, which one starts off first, the one with the lowest mu. Right? Perkataan mu di situ merujuk kepada, dia ada dua maksud lah. Satu merujuk kepada perkali geseran kan, the coefficient of friction, simbolnya mu. Dan kalau kita belajar fizik kita akan tahu begitu. Dan satu lagi maksudnya mu tu merujuk miau lah, bunyi kucing tu sendiri. Jadi saya kongsikan meme ni untuk mengingatkan diri saya dan juga kita semua yang mempelajari fizik ni tidak semestinya menjadi satu pengalaman yang membebankan. Right? Tidak semestinya menjadi satu pengalaman yang menyusahkan. Tidak, meskipun fizik itu sendiri ialah ada stereotipnya, dan fizik itu susah, fizik itu terlalu banyak matematik, fizik itu terlalu banyak terlalu banyak formula, kena hafal formula, dan fizik itu bercakap tentang orang-orang yang telah lama mati misalnya kan. Kita meskipun ada stereotip sedemikian, dan kita tak nafikan memang ada stereotip sedemikian di kalangan orang awam, tapi saya harap kita juga tidak lupa bahawa apabila kita belajar fizik dengan baik dan dengan betul, ia akan mengubah cara kita memandang dunia di sekeliling kita, dan dia akan meningkatkan penghayatan dan juga penghargaan kita terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita, sebab kita boleh memahami apa yang berlaku di sekeliling kita, right? Jadi kita tidak perlu berasa takut ataupun gentar apabila sesuatu perkara berlaku, sebab kita tahu di sebalik kejadian, di sebalik fenomena itu ada penerangan yang rasional, ada penerangan yang boleh diungkapkan dalam hukum-hukum fizik yang kemudian ni kita boleh fahami dan kita boleh gunakan untuk mengurus kehidupan kita. Right? Jadi saya akan cubalah cari meme fizik ni, dan saya akan letak di awal setiap kuliah supaya itu akan jadi peningatan lah kepada kita semua. Right? Jadi untuk kelas hari ini, apa yang saya ingin lakukan adalah yang pertamanya saya akan berikan kita akan menjalankan ujian prakursus. Ujian prakursus ni dia saya berikan sebab saya perlu tahu apa yang awak semua sedia ketahui tentang fizik moden. Right? Jadi ujian prakursus ni tidak akan dia tidak akan diambil kira dalam grade akhir awak. Jadi awak tak perlu risau kalau awak silap ke. Saya cuma berikan ujian prakursus ni sebab saya nak tahu apa yang awak dah tahu dan apa yang awak belum tahu, supaya saya boleh adjust. Right? Betapa laju saya perlu mengajar, berapa banyak saya perlu mengajar, right? Apa bentuk bantuan dan bimbingan yang perlu saya berikan. Right? So kita akan mulakan dengan ujian prakursus terlebih dahulu dalam 20 minit begitu. Kemudian kita akan membincangkan worksheet yang pertama, right? Berapa soalan worksheet yang pertama, dan kita tengoklah sampai kita akan cuba habiskan perbincangan untuk worksheet yang pertama. Kemudian untuk hari Jumaat nanti kita boleh mula membincangkan worksheet yang kedua. Okey. Jadi itu perancangan untuk hari inilah, untuk kelas hari ini sampai pukul 1 nanti. Okey. Jadi kita mulakan dengan ujian prakursus itu terlebih dahulu. Saya akan kongsikan pautan ke ujian tersebut di bahagian chat dan juga di dalam grup Telegram. Jadi it's a Google Form. So
klik pautan tu dan awak akan dibawa ke Google Form tersebut. Dan I think saya kongsikan terlebih dulu. Let's see, saya nak kongsikan terlebih dahulu. Okay. Stop presenting dulu. Ujian prakhusus. There you go. Send. Tengok sama ada telah di setting response. Okay. Okay, saya kongsikan pautan tu di bahagian chat sekarang. Saya juga akan kongsikan di dalam grup Telegram. Okay. Jadi, saya tunjukkan dia punya tu. Jadi, kalau awak buka pautan tersebut, right, pautan tersebut, awak akan dibawa ke laman sawang ujian prakursus. Jadi di bahagian awal ni saya terangkanlah apa tujuan ujian prakursus ni. Saya ingin mengetahui setakat mana yang awak sudah ketahui tentang teori kelautan khas dan juga tentang fizik kuantum lah. Dua perkara yang kita akan pelajari dalam kursus ni. Dan macam saya sebut, maklumat ini akan membantu saya untuk membantu awak dengan lebih baik. Jadi jangan risau kalau awak tak untuk memberi jawapan yang salah lah kiranya. Maksudnya kalau awak tak tahu dan boleh kata tak tahu sajalah, boleh pilih tak tahu atau tidak pasti whatever macam itu. Alright. Keputusan ujian prakursus ini tidak akan diambil kira dalam grade akhir awak lah. Ada 20 soalan dalam ujian ini. Jawab semua soalan dan awak diberikan tempoh 20 minit untuk menjawab semua soalan ini, right? Jadi sekarang ini jam menunjukkan 12 suku tengah hari. Jadi kita berhenti dalam 12.35 atau 12.40 nanti. Okey. Jadi awak boleh mula menjawab. Sekiranya ada siapa yang menghadapi masalah boleh beritahu saya lah. Okey. Selamat menjawab.
Baik, tinggal 3 minit lagi. 3 minit lagi. Saya sedar ada beberapa orang pelajar yang baru saja masuk. Tak apa, yang baru masuk tu nanti beritahu saya lah dan saya akan berikan masa tambahan untuk menjawab. Right? Terima kasih Afzan sebab tarik perhatian saya kepada itu. Sir, Ya saya. ada masalah dekat soalan akhir. Soalan akhir tu Dia kata do not edit, sedangkan tu adalah required question. Jadi saya tak boleh nak submit. Okey, tengok soalan terakhir yang Syami. Fingerprint Ada Fakir hantar dekat chat, dekat Telegram. Kenapa yang ditambah? Okey. Saya rasa saya tahu kenapa benda yang muncul. Okey, cuba try sekali. Sorry. What does the fingerprint mean, doctor? Like, sir, like. Come again? What does the fingerprint mean? Like No, I think I was testing with a Google Form add-on whereby you can add a timer. So I think when I activated that particular add-on, that particular extension, then it adds an extra question. But then when I deactivated it, I did not recheck the question. So yeah, that's why it's not meant to be there. So sorry about that. It's okay, sir. Sir, Yes, tak boleh juga. Dia kata bila refresh tu dia cakap you need permission. Permission apa Yang ini untuk tu ke? Untuk Google Form ni ke? Google Form. Awak buka guna email UKM atau email peribadi? Email siswa. Email siswa sebab ada saja pelajar lain yang dah menjawab dan memang masuklah je punya tu. Boleh cuba sekali lagi ataupun tu sebab saya tak nampak apa-apa masalah pada Azin, saya tak boleh kesan masalahnya di pihak saya. Tak perlu refresh sini, just pergi back the next. Pergi back lepas soalan tu hilang. Jadi setakat ni 34 orang. It's increasing anyway. So macam mana? Alright, jadi kalau ada yang nak masih menjawab lagi, tak apa kita tunggu mungkin dalam 2 minit lagi ke? Bila kita tu.
Baik, jadi saya rasa kita boleh bergerak ke bahagian seterusnya. Saya akan biarkan Google Form ni on saja sampai habis kuliah nanti, right? Jadi seperti yang saya sebutkan, kita ingin let's see, I think I have to unshare the screen first and share the screen again, right? Okay, jadi kalau kita ke UKM Folio, share the screen. Kalau kita ke UKM Folio, right? Seperti yang saya sebut pada hari Isnin, untuk setiap minggu kita ada saya letakkan nota latihan dan juga tugasan lah. Right, jadi dalam masa yang sampai pukul 1 insyaAllah, kita nak melihat yang ini, latihan 1 fizik masa silam dan masa kini. Right, jadi kalau kita akan lakukan dalam berkumpulan, jadi saya akan masukkan awak ke dalam breakout room, kemudian awak boleh berbincang dalam sama ahli kumpulan. Kemudian saya akan masuklah dalam setiap kumpulan tu, right? Dan kemudian sebelum kita tamat tu saya akan rumuskan isi-isi penting. Okay, jadi saya tunjukkan terlebih dahulu dia punya filenya, right? So ini filenya. Now to share this particular window, right? Jadi ini filenya, worksheet 1 physics past and present. Ada 7 soalan dalam worksheet ni, dan apa yang kita akan lakukan adalah kita akan menjawab sebanyak mungkin lah soalan yang ada di dalam worksheet ni. Kalau korang tengok, soalan yang saya berikan tu, ada setengah soalan tu yang macam agak straightforward. Maksudnya berdasarkan rajah ataupun jadual diberi tu, kita boleh jawab sajalah dia punya tu. Tetapi ada soalan yang memerlukan awak untuk menyatakan idea atau pandangan lah. Okay. Jadi saya rasa cuma ada dua rajah saja, rajah figure 1 dan figure 4, figure 2. Jadi untuk worksheet yang pertama ni, apa matlamat dia adalah untuk kita bercakap tentang fizik moden, right? Dan dalam perkataan tu dia ada dua bahagian, satu yang fizik tu, satu tu yang moden, right? Jadi kita akan melihat yang apa maknanya maksudkan dengan moden tu esok. Tapi untuk hari ini kita akan menumpukan kepada apa itu fizik, right? Jadi dia agak santai lah hari ini, right? Kita nak check dulu sama ada betul ataupun tidak, jelas ataupun tidak apa yang kita fahami tentang fizik. Dan worksheet yang pertama ni akan bantu awak untuk memahami perkara itulah, right? Jadi kalau semua dah membuka worksheet ni, awak boleh savekan ke dalam Google Drive masing-masing, right? Dan saya akan masukkan awak ke dalam breakout room lah. Let's see, how do I do this? This new breakout room. Ada ke breakout room? Okay, kita ada berapa orang? Let's see, kita ada 40 orang. Okay, interesting. Anyway, let's see. So ini berapa? So let's say kita perlukan berapa ni? Berapa juga? Kita buat 19 lah. Okay, jadi breakout room sedang dijana, creating the rooms. Right, jadi saya akan masukkan awak ke dalam breakout room tu. Dan sekarang ni 12.42, jadi saya berikan dalam kita akan bincang ni sehingga akan bincang dalam kumpulan tu dalam katakan dalam 15 minit gitu. Kemudian kita akan kembali ke bilik besar untuk rumusan, right? Jadi saya buka breakout room sekarang.
Itu apa ni? Astaga. Logo besar. Hati-hati jangan biarkan mic tu buka nanti kantoi nanti. Right, okay. Saya tahu sebab ini kali pertama kan kita buat breakout room yang berdasarkan worksheet ni, jadi yalah memang akan ambil masa lah untuk kita biasakan dengan ni, tak nak baca lagi, pasal nak fikir lagi, nak bincang lagi, pasal nak tulis lagi. Tapi tak apa, manakala ini kali pertama, jadi memang kita memang expect memang akan tersekat-sekat dan agak lahan lah, right? Dan sebenarnya perbincangan macam ni mungkin lagi sesuai. Dia akan lagi, saya rasa dia lebih cekap kalau dibuat secara bersungguh. Tapi tak apa, kita manfaatkan apa yang ada lah, right? Jadi apa yang saya nak bincangkan sebelum kita tamat ni, saya nak pergi kepada beberapa soalan, right? Supaya awak dapat, so ada yang bertanya tadi jawapan betul ke tidak semua tu, jadi saya pergi satu demi satu lah, dan kalau ada siapa yang ingin mencelah, tanya soalan dan boleh mencelah lah, right? Kita cuba habiskan sebelum satu suku, right? Sebelum satu suku. Jadi soalan 1, 2 dan 3 je berdasarkan rajah ini, right? Can I make this a full screen? Jangan make it small, right? Jadi dalam rajah ni, ianya menunjukkan sejarah perkembangan bidang fizik itu sendiri. Di bahagian atas ni ditulis tahun daripada tahun 600 sehinggalah tahun 1900, right? Jadi tempoh masa selama 1300 tahun, right? Kemudian tempoh selama 1300 tahun ni dibahagikan kepada beberapa zaman, right? Jadi zaman yang diwakili oleh zaman fizik klasik tu bermula pada tahun 1687, right? Apa yang berlaku pada 1687? Pada 1687, Isaac Newton menerbitkan mahakarya beliau, Principia, right? Jadi ini diambil sebagai titik mulanya fizik klasik, right? Jadi kalau orang tanya selepas ni, fizik klasik ni mula bila? Jadi satu jawapannya kita berkata bahawa fizik klasik ni bermula dengan Isaac Newton apabila beliau menerbitkan karya beliau berkenaan dengan hukum gerakan dan sebagainya, right? Manakala fizik moden bermula pada tahun 1900, right? Jadi jarak di antara fizik klasik dan fizik moden dalam 300 tahun lah, right? Dan tokoh-tokoh yang penting dalam fizik klasik ni seperti Newton, right? Isaac Newton, Maxwell, James Clerk Maxwell. Saya rasa awak akan jumpa dengan James Clerk Maxwell dalam kursus medan elektromagnet 1 dengan Dr. Zana dan Dr. Narizi nanti, right? Kemudian untuk fizik moden pula, antara tokoh-tokoh yang besar adalah Max Planck, Einstein dan juga Heisenberg, right? Jadi apa yang penting daripada rajah ni adalah fizik moden tu dipanggil moden sebab dia datang kemudian, right? Dia datang selepas fizik klasik, right? Jadi itu secara ringkasnya lah, right? Dan dalam fizik moden ni dia ada dua tiang utama je, right? Dia ada dua tiang utama je. Yang pertama adalah teori kerelatifan, right? The theory of relativity, dan yang kedua adalah fizik kuantum, right? Jadi fizik moden tu terbina atas dua teori besar ni, right? Teori kerelatifan dan juga teori kuantum. Okay? Jadi soalan pertama je minta kita untuk menganggarkan berapa jarak masa di antara kemunculan fizik klasik ni sehinggalah bermulanya fizik moden. Jadi ini cuma 1900 atau tolak 1687. Jadi dalam 300 tahun. Jadi fizik klasik tu dia hanya bertahan selama, dia tempohnya tu adalah selama 300 tahun. Right? Kemudian soalan nombor 2 dia kata based on the diagram above, write 5 statements describing what was physics like before the emergence of classical physics. Okay. Jadi apa yang dia nak kita jelaskan ataupun huraikan fizik ni sifatnya macam mana sebelum zaman Newton ni. Macam mana fizik sebelum zaman Newton ni, right? 1687. Jadi kalau kita tengok kan di bahagian inilah, right? Di bahagian ini. Jadi contohnya awak boleh tulis before 1687
science is independent of religion. And then in 529, science is the handmaiden of theology. Ataupun in 529, one of the important result is the theory regarding projectile motion. Okay, jadi tuliskan 5 penyataan lah berdasarkan yang menghuraikan apa itu fizik sebelum 1687. Okay. Soalan yang ketiga, when we study physics in high school, college or university, we usually begin with mechanics. Based on the diagram above, speculate why this is the case. Jadi bila kita imbau balik kan, bila kita belajar fizik di sekolah ataupun di college, matrikulasi, di universiti sekalipun, kita akan mula dengan mekanik. Right? Kita akan mula dengan mekanik. Dan berdasarkan rajah ni, kita diminta untuk mencadangkan kenapa bila kita belajar fizik tu kita mula dengan mekanik. Right? Jadi kalau awak lihat di sini, mekanik tu, cabang mekanik tu, dia muncul agak awal. Right? Dia muncul agak awal. As you can see, classical mechanics is here. And then you have theory of projectile motion, right? Yang kita belajar dalam mekanik. Kemudian ada unification of celestial and terrestrial law, hukum-hukum yang mentadbir pergerakan planet, bintang dan satelit semua ni. Jadi kalau kita lihat sejarah perkembangan fizik tu, bidang mekanik tu adalah antara bidang yang paling awal muncul. Right? Dia muncul sebelum termodinamik, muncul sebelum elektrik dan magnet, muncul sebelum optik, muncul sebelum fizik nuklear, fizik atom semua. Right? Dan disebabkan itu, bila kita belajar fizik, kita biasanya akan bermula dengan mekanik. Right? Sebab susunan atau urutan kita belajar fizik tu, dia sama dengan urutan perkembangan bidang fizik itu sendiri. Right? So the sequence in which we study physics is similar to the sequence in which physics has developed throughout history. Right? Sebagaimana sejarah fizik tu bermula dengan mekanik, maka seperti itulah kita belajar fizik. Kita mula dengan mekanik dulu, kemudian baru kita memasuki bidang-bidang lain. Right? Dan satu lagi sebab kenapa kita mula dengan mekanik adalah kebanyakan prinsip-prinsip dalam mekanik ni, dan saya rasa yang ini kumpulan Ong tadi ada sebut pasal benda ni dalam jawapannya. Saya lihat tadi, kebanyakan konsep-konsep dalam mekanik ni boleh diguna pakai dalam cabang-cabang lain juga. Contohnya bila kita nak menerangkan tentang sifat gas, misalnya sifat gas unggul, kita mengandaikan gas, zarah-zarah gas tu berinteraksi dengan satu sama lain berdasarkan hukum mekanik Newton. Right? Jadi antara sebab mekanik tu diajar terlebih dahulu, sebab mekanik ini, apa yang kita pelajari dalam mekanik ni akan menjadi asas untuk cabang-cabang fizik yang lain. Right? Jadi sebab itulah kita meluangkan banyak masa untuk mempelajari mekanik. Dan sebab itulah bila kita belajar fizik, biasanya kita akan mula dengan mekanik terlebih dahulu. Right? Jarang kita belajar fizik moden, kita belajar fizik dengan bermula dengan dengan tentang atom dulu ke, ataupun tentang optik dulu ke. Biasanya kita akan mula dengan mekanik terlebih dahulu. Right? Jadi setakat ini ada apa-apa soalan untuk berkenaan dengan soalan 1, 2 ataupun 3 sebelum saya bergerak ke soalan yang berikutnya. Ada soalan, Doktor? Tak ada Okey. Jadi saya gerak ke bahagian seterusnya. Okey, dalam rajah yang kedua, rajah ni juga dia menunjukkan sejarah perkembangan bidang fizik itu sendiri. Tetapi cara dia memaparkan tu sedikit berbeza. Di lajur yang belah kiri sekali ni, dia menyenaraikan semua fenomena-fenomena, semua kejadian-kejadian ataupun semua cabang-cabang yang dikaji dalam fizik. Right? Dalam fizik kita mengkaji tentang pergerakan objek-objek di langit, heavenly bodies, right? Pergerakan objek di langit, bulan, bintang, matahari semua. Kita juga mengkaji pergerakan objek-objek di bumi, the terrestrial motion, right? Batu jatuh, bola yang disepak, kereta yang berlanggar. Right? Selain itu kita juga belajar tentang haba, kita belajar tentang kemagnetan, kita belajar tentang keelektrikan, kita belajar tentang cahaya dan kita belajar tentang jirim. Right? Jadi lajur yang belah kiri sekali ni dia menyenaraikan semua
fenomena-fenomena yang dikaji oleh ahli fizik. Right? Kalau kita mengkaji tentang haba, maka itu jatuh di bawah cabang termodinamik. Kalau kita mengkaji tentang magnet dan juga elektrik, itu jatuh bawah elektromagnet. Right? Kalau kita mengkaji tentang jirim, tentang atom, ini jatuh bawah kimia ataupun fizik atom, fizik nuklear sebenarnya lah. Right? Dan cara nak memahami rajah ni, first, kalau korang tengok, rajah ni patut dibaca daripada kiri ke kanan, right? Jadi bila kita bergerak dari kiri ke kanan, masa tu dia semakin bertambah lah, right? Jadi pada tahun 1687, sama macam tadi kan, 1687 ni, Isaac Newton menerbitkan karya Principia je. Pada 1687, kalau lihat, dilukiskan bulatan ni, kemudian bulatan ni dia menggabungkan dua cabang ni. Right? Cabang yang di atas ni adalah dikata apa? Hukum yang mentadbir gerakan planet. Yang cabang bawah ni pula hukum kegravitian. Right? Jadi apa maksudnya? Pada tahun 1687, Isaac Newton telah membuktikan bahawa, right, pergerakan objek-objek yang ada di bumi, right, ataupun daya graviti, ya, hukum pergerakan objek-objek yang berlaku di bumi ni ditadbir oleh hukum yang sama yang menentukan pergerakan planet-planet di angkasa lepas. Dan ini satu kemajuan yang sangat besar lah dalam sejarah bidang fizik, sebab sebelum itu orang menganggap untuk menerangkan macam mana bulan, bintang, matahari itu bergerak, kita perlukan satu set hukum, right? Kemudian hukum fizik. Kemudian untuk menerangkan bagaimana objek-objek di bumi ini bergerak, kita memerlukan satu set hukum fizik yang berlainan, right? Tetapi Isaac Newton menunjukkan bahawa sebenarnya untuk menerangkan kedua-dua fenomena di langit dan juga di bumi, kita boleh menggunakan satu hukum yang sama. Right? Dan hukum itu hukum kegravitian lah. Maksudnya graviti ini bertindak di bumi dan juga di langit. Dan itu sumbangan terbesar Isaac Newton, membuktikan bahawa daya graviti itu adalah daya sejagat, daya yang bertindak bukan saja di bumi tapi juga di langit. Right? Dan kalau lihat rajah ini juga ada detik-detik lain juga di mana penyatuan yang serupa juga berlaku. Misalnya pada tahun 1820, right? 1820, Oersted, right? Oersted telah membuktikan bahawa daya elektrik, right? Daya elektrik dan daya magnet tu berkait, right? Maksudnya kedua-dua daya ni meskipun dia kesannya berbeza, tetapi dari segi fiziknya dia boleh disatukan di bawah satu daya yang sama yang kita panggil sebagai daya elektromagnet. Right? Kemudian 1864 Maxwell dia membuktikan bahawa cahaya, right, cahaya itu adalah gelombang elektromagnet. Right? Dan apa yang penting daripada rajah ni adalah dalam sejarah fizik, right, kemajuan berlaku apabila kita mendapati fenomena yang berbeza sebenarnya boleh disatukan di bawah satu hukum yang sama. Right? Jadi satu cara untuk mengukur kemajuan dalam fizik adalah untuk melihat mula-mula kita mungkin ada 10 fenomena, right? 10 fenomena yang berbeza. Tetapi semakin kita membuat kajian, kita mendapati sebenarnya fenomena yang pertama dan kedua ni sebenarnya kita boleh satukan di bawah satu hukum. Fenomena ketiga, keempat ni pun kita boleh satukan di bawah satu hukum. Jadi sejarah fizik ni bukan dipenuhi tapi ditandai dengan detik-detik di mana fenomena-fenomena yang berbeza ini disatukan di bawah satu hukum yang sama, right? Dan matlamat ataupun cita-cita unggul ataupun impian unggul ahli fizik adalah untuk menerbitkan satu hukum sejagat yang boleh menerangkan kesemua fenomena-fenomena. Itu adalah cita-cita agung ahli fizik. That is the ultimate dream of physicists, to come up with one universal law dengan satu untuk menerbitkan, untuk menemukan satu persamaan sejagat, satu hukum sejagat, satu teori sejagat yang boleh menerangkan semua benda yang berlaku di alam semesta ini, right? Tapi untuk
buat masa ini itu masih kekal sebagai angan-angan lah, sebab fizik moden macam saya sebut tadi, fizik moden ni terdiri daripada dua tiang utama, fizik kuantum, right, dan juga fizik kerelatifan, right, teori kerelatifan dan juga teori kuantum. Dan buat masa ini kedua-dua teori ni, teori kuantum dan teori kerelatifan, dia tak ngam, dia tak boleh, dia tak boleh masuk di antara satu sama lain, dia tak compatible, right. Jadi ramai ahli fizik yang berlumba-lumba untuk cuba mengharmonikan kedua-dua teori ini ataupun membangunkan satu teori lain, teori baru yang boleh menggabungkan kedua-dua teori kuantum dan juga teori kerelatifan. Okay? So itu yang cuba dipaparkan dalam rajah ni, right? Dan kalau lihat quantum theory 1925, right? 1925, tahun ni baru 2022, right? Jadi teori kuantum itu tak sampai 100 tahun. Teori kuantum masih lagi baru, right? It's still quite new. It is less than 100 years old, right? Jadi rajah ini juga menunjukkan betapa cepatnya kemajuan dalam bidang fizik tu boleh berlaku, right? Daripada fizik klasik hingga fizik moden tu 300 tahun, kan? Daripada fizik kuantum sehingga teori yang baru yang berikutnya mungkin akan kurang daripada 300 tahun. Jadi rentak kemajuan fizik itu sentiasa menjadi semakin pantas, dan insya-Allah ada di kalangan awak yang akan menyumbang dalam revolusi fizik yang seterusnya, right? So itu soalan 4, nanti soalan 4, soalan tu, right. So 5, 6, soalan 5 dan 6 ni dia meminta kita untuk membandingkan apa yang berlaku pada 1687 dengan 1520, yang macam saya terangkan dia lah, ia melibatkan penyatuan dua fenomena yang berbeza di bawah satu hukum yang sama, right? Dan sama juga 1864 dan 1884 dan 1870 pun melibatkan penyatuan juga. 1870 ni termodinamik, right, digabungkan dengan mekanik, right? Adalah statistical physics, right? So apa yang penting daripada rajah ni adalah kemajuan dalam fizik itu berlaku apabila fenomena yang berbeza didapati sebenarnya boleh diterangkan, boleh dijelaskan, boleh dipayungkan di bawah satu hukum, di bawah satu teori yang sama, right? Itu salah satu cara kita menandakan kemajuan dalam bidang fizik, right? So nombor 5 dan 6. Untuk soalan nombor 7 ni saya biarkan dulu sebab saya nak mendengar juga pandangan awak semua. Jadi saya berikan masa kepada awak untuk memikirkan apa yang boleh ditulis sini, dan kita akan dengar beberapa jawapan tersebut pada hari Jumaat nanti, right? Jadi saya rasa kita boleh berhenti di sini. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita? I think I should release it. Untuk ujian prakursus tadi, insyaAllah saya akan kongsikan markah korang semua pada petang ni, right? Jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dan kita sambung pada hari Jumaat nanti insyaAllah, right? Pukul 11 sampai 12. Okay? Jadi jaga diri masing-masing. Selamat buku puasa, right? Petang nanti. Dan selamat tengah hari dan Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir.